Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan insya-Allah hari ini di dalam pengajian kita akan meneruskan perbincangan mengenai bab zakat, dan antara perkara yang bakal kita kupaskan hari ini adalah mengenai hukum seseorang yang memberi zakat kepada seseorang yang lain kemudian mengambil balik zakat tersebut atau membeli zakat yang telah diagihkan. Contoh, kalau seseorang itu memberi zakat binatang ternakan, dia dah berikan zakat binatang ternakan, boleh tak dia beli balik binatang ternakan tersebut? Ataupun dia berikan beras atau sebagainya, boleh tak dia beli balik barang yang telah diagihkan? Kemudian kita juga akan bincangkan hari ini mengenai hukum seorang isteri memberi zakat kepada suami. Ia menyambung perbincangan yang pernah kita kupaskan. InsyaAllah kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam masalah tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, muka surat 372. Penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah meneruskan perbincangan. Tajuknya, orang yang berzakat dilarang membeli apa yang telah dizakatkan. Rasulullah SAW melarang seseorang yang telah mengeluarkan zakat hartanya untuk membelinya semula supaya tidak kembali semula memiliki apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana beliau melarang muhajirin kembali semula ke Mekah setelah mereka meninggalkannya sebagai kaum muhajirin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita di sini bukanlah bererti mengenai perbincangan hukum memberi zakat emas ataupun zakat harta. Di mana zakat harta itu kita beri dengan wang ringgit. Tetapi seperti mana kita maklumi, zakat itu ada berbagai. Ada zakat binatang ternakan, ada zakat tumbuh-tumbuhan. Jadi persoalannya, seseorang yang ada tumbuh-tumbuhan, kemudian seseorang yang ada tumbuh-tumbuhan, saya nak tanya, kalau zakat emas, zakat perak, kalau kita ada $100,000, kita nak tunaikan zakat, berapa kita kena bayar zakat? $250. Kalau dia ada $100,000, kalau dia bayar zakat berapa? 2,500. Kerana apa? 2.5%. Jadi kalau setiap $100,000 dia berikan 2,500. Persoalan, benda yang kita dah belajar. Ada orang tanya kita pergi jalan-jalan, pergi luar negara, oh akak ni belajar kat Masjid Kasim. Oh Masya Allah. Saya ni ada sawah padi. Ada sawah padi, ketika saya nak bayar zakat ni, saya nak tanya dua soalan. Soalan pertama, sawah padi yang saya nak kena bayar zakat, wajib tak saya bayar zakat? Kalau wajib saya kena bayar zakat, 1 tahun berapa kali saya kena bayar zakat? Kemudian soalan kedua, berapa banyak yang saya nak kena bayar zakat? Sawah padi, 1 tahun berapa kali nak kena bayar zakat? 2 kali. Siapa ada jawapan lain? Siapa ada pandangan lain? Masya Allah. Ya? Ikut musim menuai. Macam mana, ada pandangan yang lain? Setiap bulan Disember ke, setiap Ramadan ke? Kita kat Singapura selalu bayar zakat setiap Ramadan. Saya ada sawah padi sekarang. Nak bayar zakatnya bila? Jadi kita dah belajar bab itu. Sawah padi ataupun tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, zakatnya dibayar ketika panen, ketika penuaian, ketika harvest. Kalau 1 tahun itu tak ada harvest, tak perlu bayar. Kalau 1 tahun tu ada 1 kali harvest, setahun sekali bayar. 1 tahun ada 3 kali harvest, 1 tahun 3 kali bayar. Tanya orang Singapura, dia tak tahu pasal harvest 1 tahun berapa kali. Pasal
Tak ada pengalaman. Yang Singapura, orang Singapura tahu bonus 1 tahun berapa kali. Kalau benda-benda begini dia tahu. Sawah padi 1 tahun sawah berapa kali harvest? Bulan berapa harvest? Wallahu a'lam bissawab. Buah apple bila harvestingnya? Buah strawberry bila harvestingnya? Contoh. Baik. Jadi zakat harta berbeza dengan zakat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Jadi tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ini hanya dibayar zakat pada hari penuaian. Dah belajar alhamdulillah. Soalan kedua. Jadi saya dah bayar, saya dah terima ni, dah tuai, dah panennya, dah penuaiannya telah dilakukan, harvested already. Saya nak bayar berapa banyak nak kena bayar? Macam nak kira 2.5%. Jadi macam mana perkiraan berapakah jumlah zakat yang perlu diagihkan? Dah belajar dah? Berapa? Okey, saya nak tengok, saya nak tanya siapa kena ke depan tengok jawab. Harvest. Ya? Dah belajar ke belum? Dah belajar, alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, yang tunduk-tunduk tu saya nak tanya. Berapa kadar zakatnya? Ya? Masya-Allah. Ada yang tak setuju ke ada yang setuju? Setuju? Boleh ikut tak? Ni apa ni air hujan tak air hujan ni? Okey, jadi benda tu kita dah belajar. Mengenai tumbuh-tumbuhan, mengenai tanam-tanaman lah. Tanam-tanaman, buah-buahan ni semua. Zakatnya adalah, kadar zakatnya bergantung bagaimana usaha kita. Kalau kita mengairi, kita water, kita punya plantations, kita punya usaha tadi, dengan usaha kita sendiri, zakatnya berapa peratus? 5%. Kalau kita tak gunakan usaha kita, kita hanya bergantung 100% daripada air hujan, zakatnya berapa peratus? 10%. Alhamdulillah. Jangan lupalah nanti ketika exam saya tanya nanti. Ya. Exam kita insya-Allah tahun ini bulan November. Pasal selalu Disember kita tutup kelas. Okey. Alhamdulillah. Baik, persoalan di sini adalah mengenai zakat yang telah kita agihkan. Berarti zakat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan atau kambing, lembu dan sebagainya tadi. Kambingnya kalau dia dah ada, kemudian diagihkan, diberikan zakat 1 ekor kambing katakan, berdasarkan lembu dan sebagainya. Kambing tadi dia boleh beli balik tak? Ni persoalannya. Kita dah berikan zakat ini kepada jiran kita, orang miskin. Kemudian boleh tak kita beli balik kambing yang telah kita agihkan, zakatkan tadi? Atau buah-buahan yang telah kita zakatkan, boleh tak kita belikan? Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ada larangan untuk kita membelinya semula kerana supaya benda yang telah kita zakatkan tadi tidak kembali kepada diri kita. Itu larangannya. Namun larangan ini ada dikhilafkan. Ada sebagian ulama mengatakan larangan haram, ada yang mengatakan ianya makruh. Tidak sampai ke darajat haram. Makruh lah, tidak digalakkan. Baik. Antara dalil yang menunjukkan di sini penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah membawakan dalilnya antara lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah memberikan kepada seseorang seekor kuda sebagai kenderaan dalam perang fi sabilillah. Namun ternyata kuda tersebut dijual kemudian. Jadi kita mengetahui bahawasanya kita boleh memberikan zakat dari segi apa juga bentuk, dan antara asnaf yang boleh menerima zakat adalah fi sabilillah. Maka diberikan seekor kuda. Kemudian kuda itu dijual. Melihat itu dia hendak memberinya semula. Memandangkan kuda itu nak jual, saya beli semulalah kuda tersebut. Akhirnya Umar menanyakan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabta'hu wa la ta'ud fi sadaqatik. Janganlah kamu membelinya semula sebab kamu tidak dibenarkan kembali menerima kembali atau memiliki kembali zakatmu itu.
Jadi jangan, Rasulullah SAW melarang Umar daripada beli semula kuda. Walaupun kuda tu dah jual. Sesiapa pun boleh beli. Cuma that particular kuda adalah milik Umar suatu masa dahulu. Jadi kalau dia beli semula walaupun penjualan jual beli tadi sah, tetapi dia akan memiliki semula benda yang sesuatu yang telah dizakatkan. Ainnya tadi, bendanya tadi. Maka itu ada larangan. Cuma seperti mana saya sebutkan, ulama khilaf sama ada larangan ini haram ataupun larangan ini makruh. Al-Imam Nawawi rahimahumullah berkata, ia merupakan larangan makruh, bukannya larangan yang bersifat haram. Jadi larangan ini larangan makruh, Imam Nawawi menjelaskan. Oleh yang demikian, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu barangan, memberikan zakat ataupun kafarah nazar ataupun ibadah-ibadah yang lain seumpamanya, dimakruhkan membelinya semula daripada orang yang menerimanya. Sama ada diterima menerusi hibah atau menerusi pilihannya sendiri. Tetapi jika seseorang memperolehi barangan tersebut menerusi warisan, maka tidak dimakruhkan untuk membelinya semula. Tetapi jika seorang memperolehi barangan tersebut menerusi warisan, maka tidak dimakruhkan untuk membelinya semula. Baik, jadi secara umum seperti yang kita sebutkan, kalau kita dah berikan barang sesuatu, maka tidak boleh untuk kita mengambil semula. Walaupun untuk membelinya. Zakat yang telah kita agihkan. On that note, begitu juga katakan kalau kita dah berikan hadiah kepada kawan kita. Kawan kita jual hadiah yang kita dah berikan kepadanya. Tidak digalakkan, dimakruhkan. Untuk kita beli barang yang tersebut kembali kepada diri kita. Barang yang kita telah hadiahkan kepada seseorang tadi supaya tidak kembali kepada diri kita. Demikian para jemaah. Ibnu Battal berkata, sebilangan ulama memandang makruh apabila seseorang memberi zakatnya berdasarkan hadis Umar ini. Jadi makruh itu berdasarkan hadis Umar ini, maka makruh untuk dia beli semula zakat yang telah diagihkan, yang telah dizakatkan. Orang berhak. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi kerana itu ada khilaf. Kalau haram takkan. Itu menunjukkan ianya adalah hukum makruh. Kenapa mereka membolehkan? Kerana barang tersebut walaupun suatu hari milik mereka, tetapi orang ni dah jual, siapa-siapa pun boleh beli. Maka saya nak beli semula, boleh. Kali ini saya beli barang itu bukan sesuatu yang milik kita. Ataupun saya nak beli semula, macam mana saya nak tahu barang tu milik saya atau tidak? Contoh. Jadi atas dasar demikian diperbolehkan. Jadi ianya adalah larangan makruh seperti mana kita sebutkan tadi. Pendapat ini dianggap kuat oleh Ibnu Hazmin berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ada menyebutkan, la tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsah. Tidak dihalalkan sedekah atau zakat bagi orang kaya kecuali 5 sebab atau 5 golongan. Orang kaya tidak boleh menerima zakat atau sedekah kecuali 5 golongan. Li ghazi fi sabilillah. Pertama, untuk mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah. Jadi kalau orang berjihad fi sabilillah, orang tu orang kaya sekalipun, kalau ada orang memberi dia zakat untuk dia berjihad fi sabilillah, diperbolehkan. Au li amil alaiha, atau para amil. Boleh. Seperti mana telah kita bincangkan sebelum ini dalam bab amil, jiran kita atau kat masjid ada seorang volunteer, amil, tinggal mana? Tinggal Frankel. Rumah banglo 3 tingkat. Macam mana aku tinggal rumah 5 bilik nak kasih zakat kepada orang kaya? Tapi dia amil. Boleh. Auli gharim. Auli rajuli ishtaraha bimalihi. Atau amil atau orang kaya yang terhutang. Atau orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya semula. Auli rajulin kana lahu jarun miskin fatasaddaqa ala miskin. Atau seseorang yang mempunyai tetangga jiran yang miskin lalu berzakat kepadanya. Namun orang miskin tadi menghadiahkan zakat tersebut kepada orang kaya. Jadi ataupun maksudnya di sini dia ada jiran,
jiran dia miskin, dia berilah zakat kepada jirannya tadi. Kemudian yang jiran yang tadi yang tuan punya zakat yang dah agihkan, sama ada dia punya birthday ke, hari raya ke apa, jiran yang miskin hadiahkan dia sesuatu daripada zakat yang dia berikan. Maka berdasarkan hadis ini diperbolehkan. Ya, ini antara golongan orang-orang yang diperbolehkan menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu antara lain perkara-perkara yang telah kita sebutkan ketika kita membincangkan di dalam masalah asnaf zakat. Alhamdulillah. Baik. Perkara seterusnya adalah hukum disunatkan memberi zakat kepada suami dan kaum kerabat. Baik. Ini masalah yang lain. Apa hukum, dan antara lain telah kita sebutkan di sini, pernah kita sebutkan juga, mengenai seseorang yang memberi zakat kepada suaminya. Adakah diperbolehkan untuk memberi zakat kepada suami atau tidak diperbolehkan? Bagaimana hukumnya dalam memberi zakat kepada suami sendiri? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Di muka surat 374, penulis mengatakan, jika seorang isteri memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia dibolehkan memberikan zakat kepada suaminya apabila dia seorang yang berhak menerima zakat. Baik, full stop situ. Jadi persoalan senarionya adalah, boleh tak seorang isteri beri zakat kepada suami? Isteri beri zakat kepada suami, boleh ke? Pertama sekali kita nak tengok, zakat itu seperti mana telah kita pelajari, ada 8 asnaf. Fakir, miskin dan sebagainya. Adakah suaminya tadi termasuk daripada salah seorang asnaf yang 8 tadi? Kalau suaminya bukan salah seorang asnaf, tak boleh. Tetapi kalau suaminya memang salah seorang asnaf, sama ada miskin atau fakir atau berhutang, atas sebab-sebab tertentu suaminya beri garantor kepada seseorang, lalu orang itu lari, lalu suaminya kena menanggung hutang adiknya atau abangnya atau kawannya sampai nak kena jadi bankrupt, dan isterinya tadi ada duit, ada harta nak diberikan zakat, boleh tak berikan zakat kepada suaminya tadi? Ini perbincangan. Pertama sekali kena tengok suaminya qualify ke tidak. Tapi Ustaz, dulu kan kita dah bincang, adik-beradik ataupun ibu, ayah, suami, isteri tak boleh beri zakat. Yang tak boleh beri zakat adalah seorang ayah kepada anaknya. Kerana anak kecilnya tadi dah memang tanggungjawabnya. Seorang suami tak boleh beri zakat kepada isterinya kerana dah memang tanggungjawab suami berikan nafkah. Dah memang tanggungjawab. Tak boleh suami katakan, okeylah ni zakat setiap bulan ni duit belanja pasar. Ni zakat saya bayar. Tak boleh. Itu dah memang kewajipan suami. Tetapi adakah isteri berkewajipan memberi nafkah kepada suami? Isteri tidak berkewajipan memberi nafkah. Memandangkan isteri tidak berkewajipan memberi nafkah kepada suami, boleh tak isteri memberi zakat kepada suaminya tadi? Maka di sini ulama menjelaskan diperbolehkan. Baik. Jika seseorang isteri memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia dibolehkan memberikan zakat kepada suaminya apabila dia seorang. Suaminya tadi seorang yang berhak menerima zakat. Salah seorang daripada 8 asnaf. Sebab isteri tidak diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya. Pahala memberi zakat kepada suami bahkan kadangkala adalah lebih besar berbanding memberikan zakat kepada orang lain. Perkara ini pernah kita bincangkan. Pahala beri zakat kepada kaum kerabat lebih besar pahalanya daripada memberi zakat kepada orang lain yang tidak kita kenali. Kerana kita akan dapat 2 jenis pahala. Pertama, pahala mengeluarkan zakat. Pertama. Kedua, pahala mempereratkan tali silaturahmi. Terutama sekali dia tu kaum kerabat, sanak saudara kita yang mungkin selama ni dah tak bertegur siapa ke, atau mungkin selama ni dah jarang bertemu, jarang berjumpa. Kita ada duit zakat, kita panggil dia, anak awak yang 5 orang tu nak sekolah kan, bulan 12 ni saya tanggunglah semua baju sekolahnya, beg sekolahnya, buku-buku sekolah, ni duit zakat $1,000. Alhamdulillah, terima kasih Mak Nga. Contoh.
Jadi baik-baik dah berjauhan, pereratkan tali silaturahmi. Dapat 2 jenis pahala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia menjelaskan, Zainab isteri Ibnu Mas'ud pernah bertanya, "Wahai Nabi Allah, kamu telah pun menyuruh mengeluarkan sedekah pada hari ini dan aku mempunyai perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Tetapi Ibnu Mas'ud mendakwa bahawasanya dirinya dan anaknya lebih berhak menerimanya sedekah aku ini." Mendengar itu Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Sadaqah Ibnu Mas'ud. Zawjuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Benarlah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu. Suamimu dan anakmu adalah yang lebih berhak untuk menerima zakatmu tadi. Jadi Ibnu Mas'ud ketika isterinya nak keluarkan zakat, menjelaskan kepada isterinya tadi, sebenarnya aku ni lebih berhak untuk terima zakat. Tapi suami saya, walau suaminya tetapi dia orang miskin, maka diperbolehkan para isteri yang selama ni mengumpul harta, yang selama ni kadang-kala wang simpanan isteri lebih banyak daripada wang simpanan suami kat bank. Suami setiap bulan dapat gaji, beri nafkah, beri itu, beri ini, kemudian beri hadiah pada isteri, isteri pun terima kasih, simpan dalam bank. Besok keluar makan, suami belanja, isteri tak bayar. Sekali-sekala isteri bayar, lepas isteri bayar, bang, semalam saya bayar $80. Reimburse bang. Contoh, tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa lah. Maksudnya, ini contoh saja. Suami reimburse. Jadi reimburse. Isteri dapat duit 1 bulan, pukal-pukal dalam bank. Setiap bulan, 10 bulan, 1 tahun, Masya Allah. Suami yang setiap bulan, bayar sana, bayar sini. Kadang-kadang hutang kat rumah pun tak terjelas, tak terbayar hutang. Isteri nak keluarkan zakat. Berikan pada siapa? Beri kepada suami lebih afdal. Pereratkan lagi tali silaturahmi, pereratkan kasih sayang. Oh, alhamdulillah sayang juga awak pada saya ya. Persoalan, kalau sekiranya yang tuan punya duit ini orang Singapura, dia ada saudara di luar negara, boleh tak duit sedekah ini, duit zakat ini diagihkan kepada orang yang daripada luar negara? Ini ada dibincangkan oleh ulama. Sebahagian ulama tidak menggalakkan. Tetapi kalau kita lihat sebahagian ulama tidak menggalakkan kerana hadis Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi menyuruh Mu'adz mengambil daripada min agniyaihim, daripada orang-orang yang kaya mereka, lalu diberikan kepada fuqaraihim, supaya diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Jadi berdasarkan hadis tersebut, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan diagihkan kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi sebagian ulama tidak menggalakkan. Namun kadang-kadang kita lihat kepada konteks juga. Konteks terutama sekali orang Singapura, negara kita. Negara kita, Masya Allah, Tabarakallah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala cucuri ke atas diri kita, ke atas keluarga kita, negara kita, Alhamdulillah, kekayaan melimpah ruah. Dan kalau kita bandingkan orang miskin kat negara kita, orang miskin kat negara kita pun, Masya Allah, handphone baru. Pergi rumahnya TV bukan LED, 4K. Masya Allah. 50 inci, 62 inci. Contohlah, orang miskin. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita pergi seberang tambak, kat Malaysia contoh, di pelosok-pelosok kampung, atau kat Indonesia, atau kat Kemboja, atau kat negara-negara miskin, miskin betul-betul miskin. Kerana kalau nak air tak ada. Betul, fakir. Sebab tu ada miskin, ada fakir. Jadi kalau berdasarkan itu, walaupun ada pendapat mengatakan tidak dibolehkan, tak digalakkan memindah keluar zakat,
Tetapi dari segi maslahah dan keperluan, apatah lagi innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu bersaudara. Maka nescaya saya lebih mirip kepada pendapat dibolehkan agihkan walau keluar negara kita. Berikan zakat kepada mereka-mereka yang lebih memerlukan. Alhamdulillah. Yang penting lebih dimanfaatkan. Lebih kemanfaatan. Ini contoh. Apatah lagi kalau mereka yang di luar negara tu lagi anaknya pelajar tahfiz Quran dan orang-orang yang soleh, Masya Allah, bantu mereka. Ya. Jadi demikianlah. Muka surat 375. Ini merupakan mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Munzir, Abu Yusuf, Muhammad, golongan Zahiri dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah dan selainnya berpendapat. Baik. Jadi itu antara pendapat seperti mana saya katakan yang membolehkan itu adalah pendapat antara lain pendapat dalam mazhab Syafi'i. Membolehkan kita membantu suami kita. Cuma ada sebagian ulama tidak menggalakkan. Imam Abu Hanifah dan selainnya berpendapat tidak boleh isteri memberikan zakat kepada suaminya. Menurut mereka, hadis Zainab tersebut adalah berkaitan dengan sedekah sunat, bukannya zakat yang wajib. Jadi ada ulama khilaf lah. Kenapa? Kalau isteri bantu suami, tak nak nanti mereka pakat. Jadi suami sengaja tahu isterinya ada duit, sengaja tak nak bayar hutang, tak nak bayar hutang. Cukup tahun, isteri bayar zakat, pergi bayar pada suami. Suami lepas tu ajak isteri pergi makan. Left pocket pergi right pocket pergi left pocket. Kalau kita menyalahgunakan. Imam Malik berkata, jika zakat yang diterima itu bakal digunakan untuk memberi nafkah kepada isterinya, maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Tetapi jika dibelanjakan untuk keperluan lain, maka tidak ada halangan bagi isteri untuk memberikan zakat harta pada suaminya. Maka seperti yang saya katakan, tak nak ada komplot. Maka atas dasar demikian Imam Malik katakan, okey baiklah, supaya tidak ada komplot, tidak ada salah guna, kita tengok zakat yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk keperluan apa. Kalau isteri beri zakat kepada suami, contoh, suami tak berkemampuan. Memandangkan tak berkemampuan, suami pun tak beri nafkah kepada isteri. Isteri fikir, setiap bulan pun tak dapat nafkah. Apa kata? Aku kasih dia zakat. Dia ada duit, aku dapat nafkah bulan ini. Kalau tak bulan ni pun tak dapat nafkah. Maka dia kasih zakat kepada suami. Bang, ni zakat. Tu malam, bang bulan ni belum kasih nafkah lagi bang. Oh ya. Bang selalu tak ada duit. Tapi bulan ni kan ada duit, saya dah kasih zakat. Suami berikan kepada isteri. Maka itu yang antara larangan supaya tidak disalahgunakan. Maka Imam Malik menjelaskan, kalaulah zakat itu akhirnya kembali kepada isteri, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau zakat itu untuk keperluan lain, contoh seperti mana kita katakan suami ni betul-betul berhutang demi untuk menjelaskan hutang suami, maka boleh isteri berikan zakat, jelaskan hutang suami, suami bebas daripada hutang-hutangnya tadi. Ini contoh. Jadi Imam Malik berhati-hati dalam perkara ini supaya tidak dieksploitasikan. Dibolehkan memberikan zakat kepada kaum kerabat seperti saudara, adik-beradik, lelaki atau perempuan, bapa saudara, pakcik, ibu saudara, sama ada dari sebelah bapa maupun sebelah ibu, jika mereka berhak menerimanya menurut sebilangan ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dhawil qarabah ithnatan sillatu wa sadaqah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, zakat yang kita berikan kepada seseorang miskin, maka kita dapat satu jenis pahala, yakni pahala pemberian zakat. Akan tetapi zakat yang kita berikan kepada kaum kerabat kita, kita akan dapat dua jenis pahala, yakni pahala pereratkan tali silaturahmi dan pahala memberi zakat seperti mana telah kita sebutkan tadi, dan ini dia hadis dia. Alhamdulillah. Dengan ini dapat kita memahami, walhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, ringkasan. Apa yang dapat kita memahami? Ringkasannya adalah zakat harta yang kita ada. Kalau dibandingkan dengan kita agihkan kepada orang yang tidak kenal versus kalau dibandingkan dengan kita agihkan kepada kaum kerabat kita, bantu kaum kerabat
lebih afdal. Lakukanlah. Dan bahkan kalau kebetulan suami kita ada hutang tertentu yang menjadi bebanan bagi diri dia, boleh kita berikan zakat untuk menjelaskan hutang-hutang beliau. Diperbolehkan. Namun, adalah baik juga supaya kita tidak meninggalkan atau tidak ketinggalan daripada mendapat sebahagian pahala. Kalau kita ada zakat, katakan, apa yang kita boleh lakukan? Baiklah, mungkin kat sana ada badan Islam, katakan zakat kita jumlahnya besar. Kita bayar zakat $10,000. Zakat awak $10,000. Masya Allah. Duit dalam bank berapa? Zakat kalau $10,000, duit dalam bank berapa? Kat 500. Tak tepat. Berapa? Siapa maths pandai? 100,000 tadi, berapa zakat? 2,500. Senanglah. 100,000 zakatnya 2,500. Zakatnya 10,000. Kalau zakat yang dibagi $10,000, berapa prinsipal dia ada? Tak 1 juta. Berapa? Times 4 lah. Betul kan? Kalau 2005 zakat dia 100,000. Kalau times 2, kalau dia ada $200,000, zakat dia 5,000. Kalau kita ada duit $400,000 dalam bank, tak terjejas $400,000, fixed deposit, zakat berapa? $10,000. Kita nak bagi $10,000. Kalau kita dah tahu $10,000 agak besar ni, okay, jangan kasih semua pada suami. Maka kita agihkan sedikit ke sana, sedikit ke sini, sebahagian kita agihkan sendiri, tetapi ada sebahagian berikanlah juga kepada badan-badan rasmi yang menyempurnakan zakat supaya kita dapat cebisan-cebisan pahala yang mereka agihkan kat sana, mereka agihkan sini. Contohlah ya. Alhamdulillah. Tapi secara umum digalakkan untuk kita mengagihkan zakat kita sendiri, insya-Allah. Dibolehkan memberikan zakat kepada penuntut ilmu, bukannya kepada ahli ibadah. Baik. Di sini ada perbincangan. Kita nampak seorang kat masjid, sentiasa hari-hari kat masjid. Solat malam, qiyamul lail dia ada. Boleh tak kita berikan dia zakat? Boleh ke tak? Betul. Jadi penting. Dalam zakat, apa juga hal nak kena tanya, dia masuk 8 asnaf ke tidak? Kita dah belajar. Jadi perkara ini kita kena very clear. Tak kiralah nampak ada orang tu meninggal suaminya, ibu tunggal, nampak anak yatim, tidak automatik dia dapat zakat. Kesian orang tu, dia suaminya meninggal dunia, kemalangan, boleh beri zakat tak? Sebentar. Dia masuk 8 asnaf tak? Kalau kesian nak sedekah, tak apa. Tapi zakat saja kena tengok dia masuk 8 asnaf ke tidak. Berbeza dengan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu kita tahu ada bab fi sabilillah, ada bab tertentu yang mungkin dia termasuk dalam bab itu. Dalam golongan tersebut, asnaf tersebut. Baik. Di muka surat 375, Imam Nawawi menjelaskan, jika seseorang mampu mencari nafkah yang sesuai dengan keadaannya, tetapi dia sibuk menuntut ilmu yang digalakkan oleh agama, sehingga sekiranya bertungkus lumus mencari nafkah pula, tentunya usaha untuk mencari ilmu akan mengalami kegagalan. Maka orang seumpama ini dibolehkan menerima zakat. Sebab hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Sebaliknya, seseorang yang tidak mungkin berjaya dalam menuntut ilmu tidak dibolehkan menerima zakat jika dia sanggup mencari nafkah, walaupun tinggal di dalam negara persekolahan. Pendapat yang kami kemukakan ini merupakan pendapat yang sahih lagi yang masyhur. Jadi di sini kita kena lihatlah. Begitu juga contohlah, kita lihat contoh yang praktikal. Katakan seseorang itu nak menuntut ilmu, tapi saya nak menuntut ilmu, cuma saya daripada kalangan orang yang sederhanalah, bukan miskin,
Sederhana. Anaknya nak menuntut ilmu, satu katakan nak menuntut ilmu dalam pengajian agama, satu lagi nak menuntut ilmu bukan dalam pengajian agama, dalam ilmu kedoktoran katakan. Cuma dia dah habis belajar. Kalau awak nak dua-dua nak melanjutkan pelajaran, siapa nak tanggung ibu bapa? Tak ada orang nak tanggung ibu bapa. Jadi masalah di sini, boleh tak dia lanjutkan pelajaran? Memandangkan dia lanjutkan pelajaran, tak ada orang nak jaga ibu bapa dia, tak ada orang nak jaga diri dia, dia terima zakat. Diperbolehkan. Dia termasuk daripada asnaf-asnaf yang pernah kita bincangkan. Tetapi senarionya berbeza. Satu orang ni pula, dia bukan menuntut ilmu, awak tak pergi mencari nafkah, tak kerja ke awak? Tak, saya nak solat, nak ibadah. Di waktu hari orang semua pergi bekerja, dia solat di masjid, solat sunat, iktikaf, hari-hari dia buat demikian. Boleh tak dia terima zakat? Di sini perbincangan kita. Tak boleh. Kerana awak tak ada sebab. Daripada awak duduk solat sunat di sini, keluar cari nafkah, pahalanya lebih besar. Lebih dituntut. Ya. Tambahnya lagi. Jadi Imam Nawawi menambah. Seseorang yang memberi tumpuan untuk melakukan ibadah sunat sehingga mampu mencari nafkah asalnya tadi, disebabkan keseluruhan masa yang dimilikinya tadi digunakan sepenuhnya untuk mengerjakan ibadah sunat. Maka menurut kesepakatan ulama, orang ini tidak dibolehkan menerima zakat sebab kemanfaatan ibadahnya terbatas untuk dirinya sendiri. Berbeza dengan seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi berbeza. Kerana apa? Yang dikatakan yang awak menuntut ilmu pengetahuan tadi, ilmu pengetahuan yang awak tuntut itu akan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kelak. Sedangkan yang ibadah sunat yang awak buat untuk awak saja. Contohlah. Jadi atas dasar demikian, mereka menuntut ilmu, mereka boleh menerima zakat. Kalau dengan mereka menuntut ilmu tadi, mereka tidak dapat bekerja, mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk keluarga mereka. Kerana apa? Ilmu yang mereka dapat tadi, insya-Allah pada masa akan datang akan memberi kemanfaatan kepada dirinya dan masyarakat. Kalau ilmu itu, walau ilmu itu ilmu fardu kifayah. Full stop. Maka ada sesuatu di sini yang tersembunyi yang perlu kita renungkan. Kenapa mereka-mereka yang menuntut ilmu, walau ilmu itu bukan ilmu agama, boleh menerima zakat? Kenapa? Yang tadi baru kita bincangkan? Kenapa tadi? Yang baru kita sebutkan tadi. Kerana ilmu itu akan memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Memandangkan ilmu yang awak tuntut, tak kira ilmu agama atau ilmu fardu kifayah, ilmu duniawi, sama ada awak jadi doktor, lawyer atau sebagainya, akan memberi kemanfaatan kepada masyarakat, kepada ummah. Sebab itu awak boleh terima zakat. Di sini saya nak beri penekanan. Kalau kita faham, kenapa dia boleh terima zakat? Tanya lagi. Saya nak tanya soalan ini lagi. Kenapa orang yang tuntut ilmu itu boleh terima zakat? Sebab ilmu yang dituntut dapat beri kemanfaatan kepada masyarakat atau ummah. Nescaya mereka-mereka yang menuntut ilmu, sama ada ilmu agama, sama ada ilmu duniawi atau sebagainya, besok apabila telah berjaya kelak, ingat, awak boleh terima zakat, awak boleh terima beasiswa, awak boleh terima apa saja yang dulu tu, sebab awak menuntut ilmu akan dapat memberi kemanfaatan untuk ummah. Nescaya apabila telah berjaya, jangan lupa ikatan tersebut. Ilmu yang awak tuntut perlu diberi kemanfaatan kepada ummah dan masyarakat. Jangan ilmu itu memandangkan awak seorang yang berilmu, awak telah mendapat pangkat yang tinggi, awak telah mendapat kedudukan yang besar. Jangan pangkat dan kedudukan tadi bukan awak bantu ummah, dapat memberi kemanfaatan kepada ummah. Bahkan wa'iyadzubillah, kadang-kala
awak gunakan pangkat dan ilmu atau kedudukan untuk menindas ummah pula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lupa untuk bantu ummah. Sedangkan dulu awak boleh terima beasiswa ketika masih di bangku persekolahan. Ketika di bangku persekolahan dapat zakat. Kenapa dah awak terima zakat? Dia boleh terima zakat, dia tak boleh terima zakat. Kerana awak dalam perjalanan menuntut ilmu yang akan dapat memberikan kemanfaatan kepada umat. Tidak semestinya ilmu akhirat, ilmu duniawi sekalipun. Betapa ramai hari ini seseorang yang dah berpangkat, doktor ke, lawyer ke, apa juga kedudukan yang awak ada, kadang-kala hanya untuk kemanfaatan diri sendiri dan tidak memberi kemanfaatan untuk ummah. Renung-renungkanlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Nokta seterusnya. Muka surat 376. Menggugurkan hutang dengan bayaran zakat. Apa senarionya? Menggugurkan hutang dengan bayaran zakat. Kita beri hutang kepada seseorang. Kita beri hutang kepada seseorang, dia hutang kita $2,000. Kemudian kita nak beri zakat. Kita nak beri zakat, aku berikan kepada si fulan, beri zakat. Tetapi apa kata aku kasih hutang zakat ini aku kasih kepada beliau. Dia hutang aku. Aku kasih dia zakat, dapat aku bayar, dia bayar hutang pada aku. Kalau tak, dia tak akan bayar hutang yang dia hutang pada aku. Kalau senario demikian boleh tak? Ya. Tapi kita berikan zakat, zakat tu kembali kepada diri kita. Betul. Aku kasih, awak ada hutang 2,000 kan? Ni aku kebetulan nak kasih zakat, ambil 2,000. Okay. Terus lepas tu WhatsApp dia. Bulan ni awak dah ada duit belum? Saya tak ada duit lah. Tadi saya kasih awak 2,000, awak dah ada duit dah. 2,000 ni saya dapat ni, saya nak bayar hutang-hutang lain. Awak nak bayar hutang lain, hutang saya bayar dulu. Awak dah ada 2,000. Jadi kita lihat. Senario sedemikian yang perlu kita lihat. Kalau kita nak beri dia zakat, dia ada hutang kita. Boleh tak kita berikan zakat kepada seseorang yang ada hutang dengan kita? Jawapannya boleh. Cuma boleh tak kita syaratkan selepas kita berikan untuk dia bayar hutang kita? Itu perkara yang lain. Betul tak? Dia memang ada hutang. Banyak orang hutang dengan kita. Kita kebetulan ada zakat, tengok dia pun kesian. Okeylah, ambil ni duit ni. Tapi no obligations. Saya bukan suruh awak dapat duit saya ni untuk bayar hutang yang awak hutang pada saya. Nope. Ini gunakan untuk menampung kehidupan awak. Bayar hutang-hutang yang lain. Hutang kepada saya, least priority. Yang lain tu penting. Masya Allah, beza seseorang. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahumullah dalam kitab Al-Majmu' berkata, sebelum kita teruskan, saya nak sentuh kat sini sedikit. Dalam kitab kita ini banyak disebutkan tentang Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kenapa sering kali disebutkan? Untuk pengetahuan kita, Imam Nawawi adalah imam yang mu'tabar. Seorang imam yang mu'tabar di dalam mazhab Syafi'i. Ya, seorang imam yang agung. Jadi sebab itu dalam banyak kitab-kitab dinukil pendapat beliau. Jadi Imam Nawawi adalah imam yang agung, yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Antara kitab-kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Majmu', satu ensiklopedia. Al-Majmu' memang digunakan pakai dalam mazhab Syafi'i sebagai sandaran. Alhamdulillah. Dan beliau juga ada membukukan kitab Riyadhus Salihin. Ya, Riyadhus Salihin, hadis-hadis Riyadhus Salihin digunakan ataupun diusahakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullah. Saya sebutkan di sini kerana baru-baru ini ada disebutkan, terutama sekali di seberang tambak lah, mengenai dakwaan-dakwaan ada yang mengatakan bahawasanya golongan tertentu yang menolak Imam Nawawi. Mungkin ada di antara kita ikuti perkembangan tersebut, ada yang tak ikuti perkembangan tersebut. Kalau saya lihatlah sebahagian dakwaan itu yang mengatakan sebahagian mufti ke sebahagian ulama di Malaysia menolak Imam Nawawi,
saya rasakan itu bukanlah sesuatu yang benarlah. Terutama sekali kalau kita ini betul-betul mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita ini betul-betul mengikut Al-Quran dan hadis, mengikut sunnah, kalau kita ini betul-betul mengikut berpegang teguh kepada hadis. Jadi ada yang mendakwa bahawasanya sebahagian ulama-ulama yang hebat di seberang tambak yang menolak Imam Nawawi, sangat menyedihkan. Dakwaan itu boleh dikatakan tidak benar. Kerana para penuntut ilmu, kalau kita tahu tentang betapa hebatnya Imam Nawawi, betapa muktabarnya Imam Nawawi, mereka tahu bahawa kita ni tidak akan menolak pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Di sini ada perbincangan kita seterusnya. Menggugurkan hutang dengan bayaran zakat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata yang bermaksud, jika seseorang menghutangkan wangnya kepada orang miskin A yang mengalami kesulitan untuk melaksanakannya, untuk melangsaikannya, lalu dia berhasrat untuk menjadikan hutangnya tadi sebagai bayaran zakat dengan berkata, wang saya yang ada pada dirimu akan saya jadikan sebagai bayaran zakat untukmu. Maka hal ini ada dua pendapat. Faham ya? Ini bukan dia kasih, bahkan dia offset. Kita offset sekali lah, senang cerita. Awak ada hutang kan? Kalau saya pass duit pada awak, awak nanti belanja. Saya offset lah. Kita kontrakan dia sekali. Ya? Jadi awak ada hutang saya 2,000, tahun ni saya memang nak bayar 2,000, awak tak payah bayar. Itu anggap sebagai zakat saya. Boleh tak? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan merupakan pendapat yang lebih kuat bahawasanya perbuatan sedemikian adalah tidak dibolehkan. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Sebab zakat masih berada dalam tanggungjawabnya. Oleh itu tanggungjawabnya tidak terlepas melainkan menyerahkan kepada orang yang berhak. Dia kena keluarkan zakatnya tadi. Tak boleh terus offset. Ini pendapat pertama yang mengatakan tak boleh. Namun ada juga sebahagian ulama yang berpendapat menyatakan bahawasanya perbuatan sedemikian memadai, dibolehkan. Pasal yang akan dapat kemanfaatan tadi tetap si miskin tadi. Kalau tidak dia ada bebanan hutang. Awak dah bayar zakat, gugurlah hutang saya pada awak. Maka pendapat kedua membolehkan. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Atha'. Sebab jika pemiutang memberikan sesuatu kepadanya, lalu mengambil semula piutangnya, maka demikian tetap dibolehkan. Demikian juga halnya jika tidak diserahkan kepada beliau. Kes ini sama halnya dengan seseorang yang memiliki wang titipan, lalu diberikan kepada pemegang titipan sebagai bayaran zakat. Dengan demikian, dia sudah memadai sama diterima secara terus ataupun tidak. Sebaliknya, jika seseorang membayar zakat dengan syarat, jadi kalau kita offset sedemikian, ada dua pendapat katakan boleh atau ada mengatakan tak boleh. Senario yang berikutnya adalah sebaliknya, jika seseorang membayar zakat dengan syarat harus mengembalikan semula zakatnya sebagai bayaran hutangnya, maka menurut kesepakatan ulama, perbuatan ini tidak sah dan kewajipan berzakat tidak digugurkan. Yang kedua ni apa? Seperti yang telah kita sebutkan. Aku beri kau zakat ini $2,000 dengan syarat engkau kena bayar hutang aku. Tak boleh. Kerana kita beri zakat, dia kena mutlak. Orang yang dah terima zakat, dia berhak nak buat apa sekalipun, hak dia. Aku dah terima zakat. Walaupun aku ada hutang engkau $2,000, engkau kasih aku zakat $2,000, $2,000 ni dia nak bayar hutang lain pun diperbolehkan. Jadi kalau kita syaratkan orang tu, tak diperbolehkan. Begitu juga, tidak sah membayar hutang dengan cara seumpama ini berdasarkan kesepakatan ulama. Berarti tidak boleh kita diktate. Tetapi jika kedua-dua mereka berniat seperti itu tanpa membuat syarat terlebih dahulu. Kalau kedua-dua berniat, maksudnya apa? Contohlah, yang nak bayar zakat ni, aku nak beri zakat. Siapa nak kasih zakat? Yang orang ni ada hutang aku. Dia ni orang susah. Kesian dia. Kasihlah, tak apa. Aku kasih zakat pada dia. Aku tak syaratkan kau bayar, pergilah bayar duit air lampu ke, duit sekolah anak kau ke, apa, bayar. Yang si penerima zakat pun tak ada plan apa-apa. Engkau kasih aku zakat, Alhamdulillah. Memandangkan aku dah duit zakat,
lebih baik aku bayar kau punya hutang. Tak plan, tetapi kedua-duanya niat hampir sama. Maka dalam hal sedemikian, diperbolehkan. Kerana tanpa ada syarat. Maka menurut kesepakatan ulama pula, hukumnya dibolehkan dan sudah dianggap memadai untuk menunaikan kewajipan zakat bagi yang pemberi zakat. Apabila zakat tersebut dikembalikan kepada pemiutang sebagai bayaran hutangnya, maka dianggap memadai. Orang yang dah terima zakat tadi, dia gunakan duit tadi untuk bayar hutang, duit itu kembali kepada orang yang bayar zakat, diperbolehkan. Pasal duit itu duit dia, hak mutlak, terpulang kepada diri dia, bagaimana melakukan, bagaimana menyelenggarakan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perkara seterusnya, memindahkan zakat. Ini perbincangan kita. Boleh tak kita pindahkan zakat daripada sebuah kota ke sebuah kota yang lain, daripada sebuah negara ke sebuah negara yang lain? Ini ada kita bincangkan. Ada masa tak? Perbincangan panjang. Kerana apa? Ada kaum kerabat yang luar negara, ada kaum kerabat yang dalam negara. Jadi kita nak tengok dalil-dalil yang membolehkan dan dalil-dalil yang tidak membolehkan. Para fuqaha berijma' bahawasanya dibolehkan memindahkan zakat daripada satu negara ke negara yang lain untuk diberikan kepada orang yang berhak jika penduduk negara terbabit tidak memerlukannya lagi. Okey, baik. Ada sebagian perkara kita kena lihat. Garis pandu. Pertama sekali, kalau dalam sebuah negara, negara tu memang tak memerlukan zakat. Kalau dalam this scenario, para fuqaha bersepakat, tak ada khilaf, boleh pindahkan duit daripada negara A pergi negara B atau negara yang lain kalau memang negara A itu tidak memerlukan zakat pasal kaya raya. Itu nokta. Baik. Namun jika penduduk negara terbabit masih bukan, maka beberapa hadis menegaskan bahawasanya zakat di setiap negara mestilah dibagikan kepada fakir miskin di kalangan negara itu sendiri dan tidak boleh dipindahkan ke negara lain. Tetapi masalahnya, senario kedua, kalau negara itu memang memerlukan zakat, boleh tak dipindahkan ke negara yang lain? Ini di sini perbincangan kita. Kalau negara itu memerlukan, maka sebaiknya tidak dipindahkan ke negara yang lain. Ini beberapa nokta perlu kita faham dulu sebelum kita pergi in detail. Dia tinggal di kawasan perdalaman kampung di perkampungan Indonesia. Kampungnya bukan orang-orang kaya, orang-orang yang susah. Orang kampung kan. Dan dia bekerja kat situ dapat hasil daripada kampung tersebut. Boleh tak dipindahkan ke negara lain? Jangan pindahkan. Kita ni orang susah. Kenapa orang pindahkan ke negara lain? Bantu kita ni. Maksudnya di situ. Jadi kalaulah senario sedemikian, kampungnya itu sangat memerlukan, negaranya itu sangat memerlukan, jangan dipindahkan zakat kepada luar negara, tetapi bantulah mereka yang dalam negara. Sebab tujuan memberikan zakat adalah untuk menutupi keperluan fakir miskin di sesebuah negara. Oleh yang demikian, seandainya dibolehkan memindahkan zakat dari satu negara ke negara yang lain, di samping wujudnya fakir miskin di dalam negara berkenaan, tentunya tindakan ini akan menyebabkan fakir miskin negara itu tetap dalam keadaan memerlukan. Betul tak? Jadi kalau kita dalam negara, awak tinggal Indonesia, bukan saya kata semua orang Indonesia miskin lah. Maksudnya di perkampungan yang betul-betul pedalaman, betul-betul kampung orang-orang miskin, atau di Kemboja, atau di sebahagian negara-negara yang pedalaman di Afrika, katakan di Ethiopia, awak satu saudagar di Ethiopia, nak bantu orang lain kat Amerika pula. Ni Ethiopia ni negeri awak, bantu. Contohlah. Jadi atas dasar demikian, senario ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Dalam hadis Muaz, saya katakan tadi kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, akhbirhum anna alaihim sadaqah. Muaz khabarkan kepada mereka bahawasanya mereka diwajibkan memberikan zakat.
tu'khadhu min aghniyaihim, di mana zakat itu diambil daripada golongan orang-orang kaya daripada kalangan mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang fakir daripada kalangan mereka. Hadis diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka, diberikan kepada orang-orang fakir daripada kalangan mereka. Ini hadis yang sahih, yang terang dan jelas. Hadis yang lain dari Abu Juhaifah katanya, datang kepada kami seseorang pemungut zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutip zakat dari orang kaya di kalangan kami, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kami. Ketika itu aku adalah anak yatim, lalu aku diberikan seekor anak unta kepadaku. Maka alhamdulillah ada yang dapat menerima zakat disebabkan diambil daripada orang-orang yang kaya. Jadi dalam kampung itu diambil zakat daripada orang kaya, bantu orang-orang miskin. Dari Imran bin Hussein katanya, dia dilantik sebagai amil zakat. Setelah kembali pulang dari tugasnya, dia ditanya mengenai hasil tugasannya. Di manakah harta yang kamu kutip? Dia menjawab, adakah kamu mengutus aku hanya untuk kepentingan mengutip harta? Kami mengutipnya sebagaimana kami mengutip pada zaman Rasulullah SAW, dan kami membagikannya sebagaimana kami membagikan suatu ketika dahulu, yakni diberikan kepada fakir miskin daripada kalangan orang-orang kampung itu sendiri. Dari Thaus katanya pula, riwayat yang lain, di dalam surat Mu'az disebutkan, barang siapa yang keluar daripada satu negara ke negara yang lain, maka zakat dan 1/10 hendaklah diberikan kepada negara tempat keluarnya itu. Barang siapa yang dapat hasil daripada negara tersebut, zakat atau 1/10 daripada hasil tadi perlu diagihkan kepada penduduk sana. Apabila disebutkan 1/10, apa yang kita faham? Apabila kita sebutkan 1/10, yakni 10%, apa kita faham? Tanam-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau dalam sebuah kampung, satu kawasan ada harvesting of rice, ataupun tumbuh-tumbuhan, penduduk kampung akan semua gembira. Mereka nantikan ada 1/10 hak mereka. Jadi maksudnya mereka ada dapat bahagian. Tak nak nanti ada harvest atau sebagainya, semua tengok ni orang kaya, yang miskin tetap tak dapat bantuan. Tinggal saja berjiran tapi tak dapat bantuan. Jadi 1/10, yakni 10% adalah bahagian orang-orang miskin daripada kalangan mereka. Baik, jadi itu beberapa faktor yang harus kita lihat. Hadis-hadis ini dijadikan sebagai landasan hukum oleh para fuqaha bahawasanya zakat mestilah diserahkan kepada fakir miskin di dalam negara masing-masing. Baik, itu jadi full stop. Itu background asasnya. Setelah mereka bersepakat bahawasanya zakat boleh dipindahkan, untuk diberikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya, jika penduduk negara berkenaan tidak lagi memerlukannya, mereka pula berselisih pendapat sama ada dibolehkan memindahkan zakat dari satu negara atau ke negara yang lain atau tidak. Okey, baik. Jadi di sini kita fahamkan, apakah perkara-perkara yang disepakatkan? Tak ada khilaf. Tak ada khilaf bahawasanya kalau sekiranya dalam sesebuah negara itu memerlukan, maka wajib diagihkan kepada penduduk negara. Nokta pertama. Tidak dikhilafkan bahawasanya kalau negara itu tidak diperlukan langsung, maka diperbolehkan pindahkan kepada negara yang lain. Ini dua perkara yang clear. Masalah perkara yang ketiga adalah kalau dalam sebuah negara itu ada yang memerlukan, ada yang tak memerlukan. Dan kalau di luar negara lebih memerlukan, boleh pindahkan ke tidak? Boleh tak orang Singapura bayar zakat ke Malaysia, ke Indonesia, ke Papua New Guinea, ke Afrika, ke mana-manalah? Sedangkan orang Singapura bukan tak ada orang miskin, masih ada orang miskin. Jadi dengar orang kata tak boleh pindahkan zakat. Kita dah belajar, tak boleh pindahkan zakat berdasarkan konteks itu. Tapi konteks kita ni, nak tengok Singapura setiap tahun tengok statement of account, Muiz clearkan
zakat tahun lalu berarti berapa? 30 juta dolar. 30 juta dolar, subhanallah. Kalau convert Malaysia, berapa? Times 3.4. 100 juta ringgit. Zakat. Singapura kecil, ini berapa kilometer? Berapa kilometer je? West pergi east, 50 kilometer. Contoh. Berapalah penduduk dekat Singapura? Majoriti orang kaya, adalah orang-orang miskin. Tapi jumlah yang besar bagaimana? Jadi dalam senario begini, boleh tak pindahkan duit, kita ada duit zakat, kita nak agihkan di luar negara? Kalau tak boleh, apa dalilnya? Kalau boleh, apa hujahnya? Kita akan sambung perbincangan pada pertemuan akan datang untuk melihat hukum tersebut, terutama sekali orang Singapura atau orang Amerika atau orang daripada negara-negara yang kaya, boleh tak bantu mereka-mereka, saudara Islam mereka di luar negara, apa hujah-hujah untuk membolehkan atau tidak membolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kita memandangkan masa, kita henti di situ insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan kita pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.